Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah pertempuran di laut. Polis Marine tumpaskan Lanun. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Pada tengah malam 24 September 1985, sekumpulan Lanun telah menawan sebuah tugboat yang sedang menaiki Skau Balak dalam perjalanan dari Sandakan ke Lahad Datu. 3 orang krunya telah dijadikan tebusan. Sebenarnya, Skau Balak itu telah digunakan untuk melindungi 2 buah pambot milik Lanun-Lanun itu. Apabila digandingkan dengan Skau Balak itu, bot-bot tersebut tidak kelihatan jelas dari jauh. Tujuan Lanun-Lanun itu adalah hendak merompak di bandar Lahad Datu. Apabila tiba di perairan Lahad Datu, kedua-dua bot tersebut terus merapati jeti awam bandar Lahad Datu. Seramai 21 orang lelaki berpakaian uniform sama seperti pasukan polis hutan, yaitu PPH, Police Field Post, telah naik ke bandar. Walaupun sebahagian mereka berambut panjang, penduduk setempat tidak mengambil peduli akan kehadiran mereka kerana adalah menjadi kebiasaan anggota-anggota PPH yang baru menamatkan operasi di hutan berambut agak panjang. Kumpulan Lanun tersebut telah dipecahkan kepada beberapa kumpulan dalam rancangan mereka menyerang bandar Lahad Datu. Sekumpulan yang terdiri dari 4 Lanun telah pergi ke sebuah kedai kopi yang terletak lebih kurang 80 meter dari pangkalan polis Marine Lahad Datu. Setelah sampai di kedai tersebut, salah seorang Lanun telah memberi amaran dalam bahasa Melayu Pelat Filipina kepada pelanggan yang berada di situ. Katanya, "Kamu jangan kemana-mana, ada mundur, mau datang merompak." Pelanggan-pelanggan di situ beranggapan arahan tersebut dikeluarkan oleh anggota PPH. Secara kebetulan, terdapat 3 orang anggota polis Marine yang sedang minum di situ. Mereka menyedari bahawa kumpulan lelaki tadi bukanlah anggota PPH. Kerana mereka bersenjatakan M14 dan M1 grenade serta memakai kasut getah kungfu, mereka bertiga bertindak melarikan diri ke pangkalan yang hanya 80 meter dari situ dan berjaya mengambil beberapa senjata termasuk GPMG. Bot ronda PGR-8 juga berada di pangkalan setelah baru saja menamatkan rondaan. Menyedari tindakan anggota polis Marine itu tadi, Lanun-Lanun itu telah menyerang pangkalan polis Marine itu dari beberapa arah. Di saat itu bermulalah pertempuran di bandar Lahad Datu. Dalam waktu yang sama, kira-kira jam 12 tengah hari, XO kapal polis diraja KPD Sabahan PX-29 Inspektor Salim bin Ibrahim yang pada ketika itu memangku jawatan CO Commanding Officer telah menerima maklumat yang bandar Lahad Datu telah diserang oleh Lanun. Pada ketika itu, PX-29
sedang berada dalam posisi membuat serangan hendap di kawasan perairan Pulau Mataking, telah diarahkan bergerak keluar dari perairan sempurna dan menutup laluan di kawasan perairan Kunak. Dalam masa yang sama, Bandar Lahadatu cemas dengan bunyi tembakan dan letupan RPG serta grenade yang digunakan oleh kumpulan Lanun itu. Kapal PLC-1 yang berada di pangkalan turut ditembak dengan RPG. Begitu juga dengan anggota polis yang mempertahankan pangkalan Marine. Seorang anggota polis Marine yang telah ditembak dengan perutnya terburai masih lagi memberi tentangan. Huru-hara selama 2 jam setengah berakhir apabila kumpulan Lanun tersebut melarikan diri ke laut. Menggunakan 2 buah pambot milik mereka tadi. Dalam serangan di bandar itu, sebuah bank berjaya dirompak dan 2 orang awam telah terbunuh, manakala beberapa dilaporkan cedera. Kejadian serangan ke atas Bandar Lahadatu mengejutkan banyak pihak. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM telah menghantar bantuan 2 buah kapal ronda dan pihak Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM pula menghantar sebuah pesawat Koribu dari Labuan untuk meronda di perairan Lahadatu. Sementara itu, PX-29 yang berada di Laut Kunak telah bergerak ke kawasan Tanjung Melendong kerana mengikut maklumat kumpulan Lanun telah melarikan diri ke arah Tanjung Sakar. PX-29 menerima maklumat dari nelayan bahawa 2 buah pambot baru saja melalui kawasan tersebut menuju ke arah puncak Pulau Gaya Sempurna. Pada ketika itu juga, bot peronda PX-16 telah keluar dari Lahadatu dan dihubungi oleh Inspektor Salim. Kedua-dua bot PX tersebut telah memburu 2 bot suspek itu dan telah berlaku tembak-menembak. Ketika tiba di kawasan perairan Permental-Soel, PX-29 dan PX-16 merapat seketika. Kedua-dua CEO sepakat untuk menyerang Lanun dalam formasi V agar tidak timbul tembakan silang yang boleh membahayakan bot perondam polis Marine itu. Mereka kemudian berpecah dan meneruskan pemburuan. Semasa di dalam pertempuran, senjata utama bot PX-29 iaitu meriam 20mm Oerlikon tidak boleh digunakan kerana dari 10 butir tembakan yang dilepaskan, hanya 2 butir saja meletup. Juru semboyan telah diarahkan untuk mengemudikan PX-29 kerana semua anggota lain diberi tugas untuk bertempur. Sepanjang kejar-mengejar, Inspektor Salim mengingatkan kru supaya kapal dipandu pada jarak tidak terlalu hampir kepada bot Lanun. Kerana khawatir akan tembakan RPG dari kumpulan Lanun itu, sangkaan Inspektor Salim tepat apabila tembakan RPG dilepaskan ke arah starboard box PX-29 dan satu lagi di hadapan PX-16. Tembakan GPMG yang berterusan menyebabkan larasnya menjadi merah menyala dan terpaksa ditukarkan dengan kerap. Begitu juga tembakan dari anggota yang menggunakan senjata Sterling SMG akibat kepanasan larasnya
Peluru tidak lagi pergi jauh, seolah-olah hanya dilontarkan oleh penembaknya. Salah seorang anggota PX-16 telah cedera ditembak di tangan dan menerima rawatan kecemasan. Apabila senja menjelma, tembakan dari kapal ronda polis jelas kelihatan melalui peluru tracer, di mana peluru itu seolah-olah melantun apabila kena sasaran pada bot-bot lanun tersebut. Di sini Inspektor Salim menyedari kumpulan lanun itu bukan calang-calang orang dan pasti mempunyai pendinding atau ilmu kebal. Inspektor Salim kemudian menerima panggilan dari Timbalan Pesurun Jaya Polis Sabah, PJP Sabah. Beliau bertanyakan keadaan anggota yang terlibat dalam pertempuran serta memberi arahan jangan biarkan lanun itu hidup. Arahan tersebut telah membangkitkan semangat para anggota. Apabila hari mulai gelap, pesawat Keribo tidak lagi dapat membantu dan kembali ke Lebuan. Sebelum meninggalkan kawasan operasi, juru terbang Keribo sempat mengucapkan selamat berjuang kepada Inspektor Salim dan anak buahnya. Lanun berjaya mendarat di Pulau Mataking dan kedua kapal ronda polis Marine masih melepaskan tembakan dari jarak kira-kira 500 meter dari pulau. Apabila keadaan menjadi gelap, kapal ronda menjadi sasaran kerana berada di bawah cahaya bulan. Sebagai langkah keselamatan, kesemua lampu telah dipadamkan. Pada jam lebih kurang 1 pagi, PX-29 berjaya mengesan sebuah objek meninggalkan pulau tersebut menuju ke Filipina. Dua anggota, Haji Taha dan Mat Saili dari PX-16 mengambil keputusan menggunakan bot getah untuk mendarat di pulau tersebut dan menarik keluar sebuah bot lanun yang masih tersadai di tepi pantai itu. Dighai dari PX-29 tidak dapat digunakan kerana telah bocor ditembak dalam pertempuran sebelumnya. Bot lanun bernama Misariba itu bersayap dan panjangnya kira-kira 25 meter telah ditarik merapati PX-29 dalam masa kurang 45 minit. Di dalam bot itu dijumpai 3 pouches, 3 magazine carbine, selain kelongsong peluru 303 inci dan 7.62 mm. Selain itu terdapat bauhannya darah menandakan ada lanun tercedera dan dikatakan terdapat 4 mayat lanun terapung berampiran bot itu ketika di pantai tadi. Pada jam 2.30 pagi, radar PX-29 mengesan 2 objek menuju ke arahnya. Tembakan GPMG dilepaskan, tetapi bot ronda PGR itu memberi isyarat lampu dan meminta tembakan dihentikan. Mereka adalah bot ronda PGR yang datang daripada Semporna. Salah satu dari bot PGR itu membawa anggota yang cedera balik ke Lahadatu. Pada jam 4 pagi, bantuan dari kapal ronda PZ-14 KPD Marsuji tiba dengan diketuai oleh DSP Kusaili. Beliau mengarahkan PX-16 dan PX-29 berada dalam jarak 2 batu nautika dari pulau itu. Tidak lama kemudian, sebuah kapal pendarat PLC-1 dari Semporna tiba bersama-sama
satu platoon anggota PPH. Apabila hari mulai cerah, kira-kira jam 6 pagi, PZ-14 melepaskan 2 tembakan meriam Bofors 40 mm ke arah pulau, menyebabkan 2 batang pokok kelapa terputus 2. Tembakan perlindungan juga diberikan oleh kapal ronda lain. Sementara pasukan PPH mendarat ke pantai, lebih kurang 2 jam kemudian, anggota PPH selesai membuat penggeledahan dan mereka bergerak keluar bersama 2 mayat dan 14 tangkapan. 4 mayat yang terapung telah hilang dihanyutkan arus. Setibanya di perairan Tanjung Sakar, kira-kira jam 12 tengah hari, 2 buah kapal TLDM KD Balik dan KD Kerambit yang baru tiba dari Labuan telah merapat dengan kapal PX-16 dan PX-29. CEO kapal TLDM terkejut melihat kesan tembakan pada kapal-kapal tersebut di samping kelongsong peluru yang memenuhi dek dan open bright kedua-dua kapal. Kedua-dua pegawai TLDM itu kemudian memberi tabik hormat kepada Inspektor Salim dan Tuan Rahim, sambil salah seorang letenen berkata, "Sepanjang sejarah penubuhan TLDM, kami belum pernah berhadapan situasi sebegini." Hampir kesemua badan kapal ditembusi peluru. Tangga besi dari dek ke open bright juga putus, tidak boleh digunakan. Pegawai TLDM tersebut mengucapkan tahniah dan beredar meneruskan rondaan di kawasan perairan Darwell Bay. PZ-14 dan PX-16 bergerak dahulu memasuki pangkalan Marine Lahadato, sementara PX-29 bergerak lambat kerana menunda bot Lanun Miss Haribah. Apabila PX-29 semakin hampir, suasana menjadi gamat dan bising dengan laungan "Hidup Polis Marine" oleh orang ramai. Semua anggota Polis Marine tiba-tiba merasa sebak dan terharu atas penghargaan yang diberikan oleh rakyat. Apabila 2 mayat Lanun diturunkan ke jeti dari PZ-14, ramai daripada orang awam yang hadir menendang-nendang dan meludah dengan perasaan marah. Tidak lama selepas itu, pihak tertinggi PDRM, Ibu Pejabat Kontingen Sabah, menyenaraikan beberapa pegawai anggota untuk dianugerahkan pingat kerajaan negeri atau surat penghargaan. Saudara Kalai yang terburai perut semasa mempertahankan pangkalan polis Marine ditukar balik ke Semenanjung untuk menerima rawatan lanjut. Beliau meninggal dunia pada tahun 2008 dengan peluru yang terlekat di pinggulnya tidak dapat dikeluarkan. Kapal ronda PX-29 telah menggunakan 6,000 pelbagai jenis peluru dalam pertempuran itu. Senarai kru adalah seperti berikut.